Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wali walidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah, kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungkanlah kami dari azab neraka jahannam-Mu ya Allah. Wa min azabil qabr, ya Allah ya Tuhan kami, lindungkanlah kami dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah ya Tuhan kami, lindungkanlah kami daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Lindungkanlah kami daripada fitnah tipu daya Dajjal di akhir zaman ini ya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah, hamdan wa syukralillah. Pertama kali bersamalah kita mengucap syukur kehadrat ilahi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala panjang umur kita, Allah Taala bagi lagi peluang kepada kita, Allah Ta'ala bagi kita bersama-sama berjumpa lagi dalam rancangan kuliah maghrib. Dan juga hari ini macam biasalah yang saya bersama dengan sidang penonton, sidang pendengar dalam majlis ilmi kita berkaitan dengan kitab penawar bagi hati. Jadi alhamdulillah, mata pelajaran kita penawar bagi hati ni, kitab penawar ni sebagai sebuah kitab yang paling kecil yang bincang di antaranya bab-bab tasawuf, untuk nak membersihkan hati kita, nak peliharakan hati kita, untuk kita boleh jaga daripada sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela saat ni, sifat yang perlu kita jauh daripada sifat-sifat gini. Tak kira lah berapa perkara pun berkaitan dengan sifat tercela ini ni, kita kena jauh. Dan insya-Allah kalau ikut torah orang ngajar tak sapalah saya nak boleh ngajar, nak boleh goyak berkaitan dengan bab-bab gini ni. Kalau ikut pandangan tu tak pandai lah nak kacak bab ilmu tasawuf ni, kerana kita masih lagi duk ralik. Saya sendiri pun masih lagi duk lalai dengan dunia. Saya masih lagi duk belajar, masih lagi kita kena dengar banyak lagi, kena nadah kitab, kena dadah dengan tok-tok guru. Kalau nak turut gak, kita patut pandai tak kecek bab ilmu tasawuf ni. Lebih dalam kitab penawar bagi hati ni tak patut kecek lah. Tapi kalau kita tak kecek, tak ada pihak kecek pula. Lalu itulah kita ambil peluang yang baik. Buat sementara kita menunggu waktu, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh ambil pengertian, boleh ambil pengajaran di dalam bab-bab gini. Tujuan yang kita dengar, tujuan yang kita menonton, yang besar hatinya, mudah-mudahan kita dapat jadi ke hati kita tu hati yang bersih. Hati kita tu dapat jauh daripada sifat-sifat yang tercela, iaitu sifat-sifat mazmumah. Memanglah sifat mazmumah ni sifat yang tak boleh bersama dengan kita. Tapi usut huacai rancangan yang kita boleh bincang hari ni, yang rancangan yang kita boleh berbuat bersama hari ini, mudah-mudahan kita boleh betul hati kita, biar hati kita tu bersih daripada sifat-sifat yang dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kita masih lagi dalam episod yang ke-20 ni kan. Lepas pada balik mari tak ada mula lagi lah mata pelajaran ilmu penawar saat ni. Tapi hari ni tu dapat peluang baik. Masa yang boleh luar kita boleh penuh rancangan. Alhamdulillah. Kita akan bincang berkait dari kitab yang kedua. Kalau kita tengok kitab penawar bagi hati, halaman yang ke-20, muka yang ke-20, kitab yang kedua pada menyatakan qalbun. Hari ni kita nak bincang, kita nak kecek, kita nak buah reka dengan bab qalbun. Qalbun ni gapo? Qalbun ni kalau kita tengok tu qalbun tu bahasa Arab. Kelik pergi ke bahasa Jawi ke, ia panggil jantung. Jantung. Buat teh jantung tu panggil jantung kerana rupa jantung saat ni sendiri pun dia nak serupa dengan jantung pisang. Lalu tu panggil jantung juga. Dan dalam jantung saat ni banyak Nabi royak dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata dalam jantung ni, dia ada seketul darah. Kalau darah yang duduk dalam jantung saat ni bersih, maka bersihlah segala amalan kita. Kalau benda yang ada dalam jantung kita saat ni hitam lega, hitam lengut, cemah, maka cemahlah segala perbuatan kita. Ni buatan jantung saat ni tu ada jelas. Nabi SAW ada penerangan dalam sebuah hadis. Tapi yang saya nak bincang sini ni, kalau kita kecek ilmu tasawuf, kalau kita kecek baca dalam kitab penawar bagi hati ni, ia tak pergi kat lain dah. Kalau sebut jantung ni, ia tak ada nak ke jantung jismani dah. Dalam kitab penawar kalau dia sebut jantung, ia nak jantung rohani. Sebagaimana kita tengok, dan pada jantung saat ni tu 10 bab. Jantung saja ni ada 10 bab dalam kitab penawar nak kecek. Bab gapo ratik? Dia jelaslah satu persatu dalam bab jantung saat ni tu. Di antaranya yang akan sebut dalam kitab penawar saat ni. Dalam kitab penawar ni sebut 10 bab saat ni kita kena jaga. Yang pertama bab syarhut ta'am. Bab sangat lobo atas makan ni. Sangat lobo sini bukan lobo gitu. Lobo sini ni duk nak makan semata. Lobo ni makan banyak kecek mudah-mudah. Sebab itulah kalau bab kecek banyak, kalau bab makan banyak saat ni lah. Bab lobo ni bab makan banyak. Kalau bab makan banyak ni kita tak boleh kecek dah. Amor sendiri tu pun gak makan tak tahulah. Subuh mak liga ni buku makan tak cara gapo dah asalkan boleh sila tamu gak berat. Baik tu kalau nak kecek betul-betul, orang hak juru baca sendiri pun tak pandai nak kecek ilmu tasawuf saat ni. Tapi kalau kita tak kecek gak tak ada pihak kecek. Lalu tu saya akan bincang dalam 10 bab pada menyatakan 10 bab saat ni yang mengandung akan sifat keceroan yang 10. Sifat keceroan ni sifat mazmumah, sifat yang tercela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat 10 sifat ni sifat yang Tuhan tak bagi berada bersama-sama dengan kita. Lalu tu kita dengar hari ni tujuannya kita nak membersihkan hati kita, nak menyucikan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah gini. Tamu yang kata gapo kata 10 sifat. Yang pertama syarhut ta'am, bab banyak makan. Bab yang kedua yang kita akan sama dalam kitab penawar ni, bab yang kedua yang nak bincang pada menyatakan sangat lobo atas berkata-kata. Lobo atas kata-kata ni kecek banyak maknanya. Kecek banyak hak agama tak ada masalah lah. Dengan majlis tazkirah, dengan majlis agama, menadah kitab dengan orang ngajar tak ada masalah apa. Ia tak masuk dalam bab lobo kecek banyak. Tapi hak bab lobo dalam pekecek saat ni tu, lobo dalam babnya kecek sio-sio. Masuk belakalah bab sio-sio ni kata kat orang, mengupak kat orang, kecek hak orang, kecek benda-benda yang tak ada bagi pedah kara habuk kepada kita. Hak ni nak bincang juga dalam kitab penawar. Yang ketiganya bab pada menyatakan marah. Ni dalam kitab penawar sebut juga bab marah-marah ni. Tak kira siapa dia lah ada belaka sifat marah ni. Saya diri, adik kakak duduk dengar, adik kakak nonton semua sama-sama ada sifat marah. Lepas tu kita nak buat macam mana marah saat ni? Kita nak mati marah, kita kena sabar.
Lalu itulah. Jadi kita bakat-bakat baca, kita bakat-bakat dengar, kita bakat-bakat sipeh hak tu hak naknya. Tak dengar saja, kecek saja tak boleh pas sekarang gugi. Dengar-dengar dah kita boleh sipeh. Bak yang keempat daripada 10 kara nak kecek bak jantung kolbon saat ni, nak menyatakan ha dengki. Sifat dengki ni sifat yang paling rosak sekali lah. Dengki saat ni, hak dengki ni lah hak paling letih kita. Dengki ni ada dua macam. Dengki duduk dalam hati so, dengki hak tu baik zahir so. Hak zahir ni letih. Nah, nak kecek bak dengki. Tak boleh nampak demo molek lah. Tak boleh nampak demo lebih lah. Tak boleh nampak demo senih lah. Macam-macam selalu lah. Ambil tu warna duit banyak tu. No gitu lalu tu. Mula ada. Ni deki je panggil. Nah, kita bakat-bakat baiki dah. Jangan biar ada sifat deki dalam hati kita. Nah, kalau ada pun duduk dalam hati sore situ ya dia lah. Bakar we mati dengan sore kita tu. Nah, kalau waktu baik gak berat sifat deki saat ni. Ni nak kecek bak jatuh ni. Hati duk dalam haduk gedup ni. Hak ni kita nak bincang. Yang kelima, nak menyatakan kikir. Nak mengatakan hakiki. Gapo kikir? Kikir ni bak kedekung. Orang kedekung weh. Tangan ni pandok. Orang kedekung kikir dan orang kasih kepada harta saat ni tu masuk juga dalam bak mazmumah. Bak yang dicela oleh Allah Taala. Kedekung baik. Tu kecek muda-muda. Dekuk baik. Oi, tak sah lah. Kata nak boleh makan hak dia. Tengok pun tak boleh. Tak gitu Beli. Beli kita duduk Malaysia ni dah. Assalamualaikum Keratan. Waalaikumsalam. Apa khabar Beli weh? Klik Mekah. Sihat molek dah. Beli kita. Ayah saya ni duduk alik Malaysia tu. Nah, boleh buah sama di minum hari ni. Masya Allah boleh tukar fikrah. Beli kita. Alhamdulillah. Yang kelima pada menyatakan bak kikir ni. Kedekung hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam hadis Nabi kata, orang yang kedekung ni, orang yang kasih dunia, orang takut mati. Tu bak yang kelima kita akan nyata. Ini saya ayat tajuk dulu. Nah, mukadimah dulu. Bak yang keenam. Nah, pada menyatakan kasih akan kemegahan. Kasih kepada kemegahan ni siap lah. Dia boleh kesi dia, mu tak saduk tanyuh lah. Dia kesi duk dia tangan dia agak. Nah, duk tak kata tak letak lagi jawab teh. Tak gitu. Masya Allah, ni benda-benda gini ni kita kena sipeh. Bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Ni Nabi sebut hubud dunia wa karahiyatul maut. Takut mati. Takut mati ni kasih dunia dah ni. Yang ke-8 Nabi sebut lagi. Nah, bab pada menyatakan membesarkan diri, dia panggil takabur. Hak ni takabur paling takut sekali ni. Dia lah. Tak ada dah orang lain, dia seorang aja. Mai bab takabur ni hacur lebuh habis. Kalau amalan kita ada, kita duk buat amalan panjang tahun, kita berbuat amalan panjang-panjang, hari-hari amalan kita, dia ada sifat deki, sifat takabur, sifat sum'ah, sifat riya. Benar-benar gini akan memakai ke pahala-pahala amalan kita. Macam mana hari yang dibakar oleh orang tua tu. Hari nampak tak ada duk menyala gapo, bakar le tanah nak hari, tapi nampak duk berasak gitu je. Kabar-kabar habis makan di api. Benda-benda gini kita kena jaga baik. Nah, iaitu besar diri, takabur. Yang ke-9 kita bicaranya, nah, pada menyatakan ujub. Ujub ni, nah, membilang besar. Nah, apa ni? Ujub itu membilang besar ia akan dirinya. Tak ada dah orang lain. Tak ada dah orang lain dak. Dia lah kalau tak email semaya, dia lah jadi tu email yang paling sedap. Kalau baca ketebah, dia lah. Tak ada dah dia boleh baca tebah nak lawan dengan kita. Nah, kalau segala amalan kebajikan gapo buat, tak ada dah orang lain sama dengan dia. Dia lah lebih sekali. Ni bila besar diri dia. Wakponyo aku jadi juruh gitu mau lalu. Ni dia panggil ujub ni. Ni kena jaga baik ni. Bab yang ke-9. Nah, bab yang ke-9 gapo lagi? Sebut dalam kitab penawar ni. Maka kita tengok. Bab yang ke-8 membesar diri. Bab yang ke-9 ujub. Ujub saat ni iaitu berbilai-bilai pada diri dia. Bab yang ke-10 menyatakan riya.
Nah, riya itu menutup pangkat di dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan riya. Ni lah hak ni letih ni riya ni. Nah, riya ni buat gapo-gapo nampak kebajikan tapi dalam tu khatam, ronggong. Tu dalam bab penawar. Kalau turut-turut nak kecek bab penawar ni tak pandai lah dengan saya sendiri. Nah, kita ni orang muda. Nah, bab zuhud. Nah, bab amalan, bab ibadat kebajikan tak pandai lagi. Nak pandai dengan adik kakak, ibu-ibu, ayah-ayah duduk dengar tu orang yang hidup lama dah. Orang yang banyak sangat amalan. Orang yang banyak sangat kebajikan. Nah, jadi tu insya-Allah dah. Lebih kurang di antaranya. Jadi kita kecek bab jantung dulu hari ni. Yang pertamanya 10 bab yang kita nak bincang hari ni. Pasal yang kedua dari kitab Penawar muka 20 nak bincang berkaitan dengan bab jantung. Ya, iaitu jantung ni mengandung akan sifat keceloan yang ke-10. Hak sebut saat ni tu sifat hak Tuhan tak si belaka. Lalu tu kita kena dengar, kita kena pisah jauh daripada sifat-sifat yang tercela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Penawar yang kata gapo? Ketahui olehmu bahwasanya qalbun, bahwasanya jantung itu ada baginya dua makna. Dalam kitab Nawar dia kata jantung saat ni. Nah, kalau kita kecek mau kita agak hati, kita panggil hati tak jantung ni. Kalau bahasa kampung kita panggil hati. Ataupun kadang-kadang kita panggil jantung. Bahasa Sia dia panggil wacai pun ada juga. Jadi jantung ni, wacai hati kita ni, jantung saat ni tu dia mengandungi dua makna. Makna yang pertama dari kitab Penawar kata qalbun jismani. Nah, qalbun hati alik luar. Hati hak jismani, hati itu berbadan. Iaitu daging yang ditaruh di dalamnya, dalam dada sebelah kiri. Dia kata gapo? Daging hak duk gerak gedup dalam dada kita tu. Hak duk gerak gedup belah kiri tu. Tu dia panggil. Nah, panggil daging yang duduk di sebelah kiri kita. Hodok gerak gedup. Itulah yang dia panggil gapo? Panggil daging yang taruh dalam dada sebelah kiri manusia. Nah, yang menyerupai akan jantung pisang. Dalam kitab Nawar ya royak juga kata jantung ni nak serupa dengan jantung pisang. Rupa dia tu besar atas, panjang bawah. Tu dia. Ni tu yang jadi. Dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang. Dalam jantung saat ni tu ada lubang. Dalam kitab sebut lama dah. Hadis Nabi sebut lama dah kata jantung ni ada lubang. Mari belakang-belakang nak witiasak dia belah tengok. Ada lubang sungguh dalam jantung ni weh. Tu nak oyak tu benar-benar gini, benar yang sebenarnya. Nabi sebut lama dah kata jantung ni ada lubang. Nak witiasak, nak wicai belah tengok ada lubang sungguh dalam jantung. Dan dalam lubang saat ni tu, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Hak ni kita nak jaga ni. Dalam lubang jantung kita ni kita nak jaga daripada darah yang hitam. Sebab gapo nak jaga daripada darah yang hitam? Allahu Rabbi. Kalau kita tengok darah yang hitam, darah ni lah hak Nabi sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata gapo? Inna fi jasadi mudratan idza saluhal jasadu kullu. Nabi kata bahwasanya dalam tubuh itu ada sepotong daging. Apabila baik daging itu, nescaya baiklah oleh tubuh badan itu semuanya. Wa idza fasadal jasadu kullu ala wahya qalbun. Nabi sebut lagi apabila binasa ia, kalau hati dalam jantung dalam lubang saat ni ada darah yang hitam, maka binasalah, nescaya binasa oleh tubuh itu semuanya. Nak oyak kata gapo? Binasa sini ni makna kata hancur lebuh habis amalan kita. Kita kacau duk buat kebajikan tapi dalam jantung kita ada darah hitam. Maka kalau kita tilik tengok masa Nabi duduk dengan Halimatus Sa'diyah, umur Nabi 4 tahun lebih kurang, mula idah malaikat Jibril ni belah dada Nabi. Malaikat Jibril belah dada Nabi, bersih dada Nabi.
Kerana ada dalam jantung saat ni tu seliputi dengan darah-darah hitam. Darah hitam ni tempat ipung segala setan. 4 tahun Nabi, umur Nabi 4 tahun duduk dengan Halimatus Sa'diyah di mana? Di Bani Sa'din. Malaikat belah dah dada Nabi buat bersih. Nah, Nabi buat bersih. So, buat bersih dah situ. Kena buat bersih. Lepas pada tu, Nabi dibelah pula dada masa Nabi nak Isra' Mi'raj. Nabi nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi dibasuh pula dada kali yang kedua. Belah pula dada Nabi. Basuh suluput-suluput hitam yang duduk dalam dada Nabi, dalam jantung Nabi tadi. Ni nak oyak. Lepas tu kita hari ni macam mana kita hidup? Kalau kita tanya diri kita, tak usah tanya demo, tanya diri kita. Dalam dada kita, dalam jantung kita tu meliputi gapo katik dalam dada kita. Ada gapo katik dalam hati kita hari ni? Ada dak darah hitam. Nah, kalau tak ada, saya rasa tak boleh jadi kalau tak ada. Semua ada belaka. Saya sendiri hak banyak sekali darah hitam dalam dada. Sebab tu kalau kita tak taubat dengan Tuhan, kita tak istighfar dengan Tuhan, kita tak minta ampun dengan Tuhan, maka darah hitam duduk macam itulah. Mula-mula sikit kita buat dosa kecil, lama-lama jadi besar. Besar saat ni. Nah, besar saat ni gak. Maka tak katuk mata hati kita. Tuhan katuk mata hati inilah pasal yang kita kena bincang. Dia Tuhan katuk mata hati saat ni tak usah pergi royak lah. Sebab tu hari ni budak-budak kita duk viral dalam TikTok, duk viral dalam Facebook, duk viral dalam gapo saja hari ni. Kalau dia buat maksiat, kita lari. Yang paling takut kita semula. Nah, kadang-kadang orang-orang tu pakai tak mau lari dah. Lari sekali nampak meta kan. Nah, kita tu hati molek. Tak ada duk lari dak pe kolayak ramai. Nah, teke hatta cek suatu dah gi. Mek we mu jaga molek lah. Aku nampak mung ni gok tunjuk sok mo puih sok mo mek mung ni. Nah, tak patut benda-benda gini mu buat mek dalam masyarakat ramai ni. Orang duk tengok belaka ni. Nah, duk tunjuk wah dada lah, duk tunjuk paha putih lah, duk tunjuk dada putih, duk tunjuk cek gitu gini mu tak usah buat gitulah. Kita cek peribadi dah. Tak usah duk cara hak kita lah, cara hak keluarga demo sudah lah. Aduh, menyasar gitu. Dok. Kita tu pakai hadis Nabi. Kerana Nabi kata, marra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Kita duduk jauh nak lari tak kuasa. Tekan juga komen dalam page. Nah, tak contoh lagi. Gitu gini. Tak usah duduk cara keluarga kita. Tak cara keluarga dia memang sudah. Jadi pesen tu budak lah ni. Tak boleh lari pas sekarang dah. Nampak berat dah hari ni. Sabit tu benda macam-macam tu bik hari ni tu. Ada belarak situ. Nah, กัญชายังเสรีได้แล้วทำไมแต่งงานชายกับชายแต่งงานหญิงกับหญิงนั้นไม่ได้ buat teh tu buat teh apa tu buat teh dalam hati kita dada kita jantung kita tu ada benar-benar seluput hitam yang banyak dah dalam hingga sampai orang teguh hak agama pun tak saya pakai dah oi ไม่ตามแล้วศาสนาล้าสมัย sedap dia jawab ล้าสมัยตามศาสนาเนี่ยไม่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน hari ni budak-budak kita kecek kosak macam mana kecek macam tu. Nah, niat macam mana tu? Giduk pai duk pelarak kata bakpo arak ni boleh halal dah, bakpo nak nikah jantan sama jantan tak boleh. Temai tengah seriไม่ได้หรอ kosak gapo tu? Ulama kata kalau kosak menghina ke agama, menghalalkan benda yang haram, maka jatuh dalam kufur. Hak ni letih ni kita ni. Dia jatuh dalam kufur macam mana kita? Habis amalan kita duk buat puluh-puluh tahun mari. Gugur habis amalan kita. Hacur lebuh habis. Benda ni kita kena kecek hari ni. Adik kakak sidang pendengar muslimi muslimah sekalian. Dahsyatnya akhir zaman. Dahsyatnya benda-benda yang Nabi sebut di akhir zaman akan jumpa. Nah, tadi saya baca khutbah, tadi saya pesan kepada sidang pendengar muslimi muslimah berkaitan dengan penyakit-penyakit umat dulu kan. Nabi sebut dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Abu Hurairah katanya, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku dengar Nabi royak ni. Nabi royak gapo? Sayusibu ummati da'ul umam. Nabi kata,
Sikit lagi umat-umatku ni akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dulu. Nabi kata akhir zaman mu nanti tengoklah wahai sahabat. Akhir zaman ni mu boleh tengok benda-benda hak timbul atas umat jahiliyah dulu. Timbul di atas kaum Lut, timbul di atas kaum Ad, timbul di atas kaum Samud, timbul di atas kaum nabi-nabi hak dulu-dulu tu. Akan timbul di atas umat-umat akhir zaman wahai sahabat. Ni Nabi royak dalam sebuah hadis. Faqalu, maka sahabat dengar gitu tanya Rasulullah lah, ya Rasulullah, wa ma da'ul umam, gapo Rasulullah nyakit-nyakit umat-umat dulu Rasulullah ni? Nyakit bonamo, nyakit apa nama Rasulullah nyakit hak umat-umat dulu ni? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sebut dalam hadis, Nabi pun royak kepada sahabat. Nah, Nabi royak gapo? Al-asharu wal bataru. Nabi sebut al-asharu, nyakit umat-umat dulu ni dak. Nabi kata terlalu banyak seronok, banyak suka-suka, nak suka-suka. Hingga sampai benda-benda yang kita suka saat ni tu ke canggah dengan agama. La ilaha illallah. Lepas so dua, lepas dua tiga hari makan kan boleh tengok 100. Nah, budak-budak wak pape ekle tu dah. Kan cha seriแล้วทำไมแต่งงานเสรีไม่ได้ Budak hak pakai kelubung kecek macam ni tak patut sasung kecek hari ni. Sedekah nikah jatuh sama jatuh tu haram jawab dia. Tak ada dalam nah gapo sekarang dalam Islam. Jelas nyata-nyata kata haram. Tak boleh jatuh sama jatuh. LGBT hari ni sebut LGBT. Nah, lesbian, gay, B pula bisexual. Nah, G pula nah regenzer apa ni? Regen apa ni? Dah ingat nak sebut dah. Tu duk keping lah hari ni. Nak gapo? Tangan seri. Siapa ajar tak tahu dia. Nah, lepas tu bukan budak-budak siye hak pergi pape eleh tu, budak-budak Nayu, anak-anak Nayu kita tu lah. Anak-anak Nayu pakai kelubung duk pergi pape-pape macam ni. La ilaha illallah. Gisah lagi. Satu jamiah sebelah Halik tu. Nah, sebelah Halik. Nah, Sara Malaysia. Nah, nyo puja apa? Puja gapo? Nyo puja Firaun weh. Puja Firaun. Firaun ni pio Firaun ni. Pio Firaun. Firaun ni teruk pada setan lagi. Setan ni sanggup sembah Tuhan. Tapi setan tak saya sembah Nabi ada. Lalu tu setan jadi kufur. Tapi Firaun ni ke orang yang ngaku kata dia jadi Tuhan. Helah. Firaun ni orang yang ngaku jadi Tuhan. Faro tu. Ngaku kata dia jadi Tuhan Firaun ni. Bukan biasa orang dak. Kapen pelacau. Bukan Tuhan dak. Nabi Musa ni munajat dengan Tuhan. Nak wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa boleh bicara dengan Tuhan. Firaun dengar kata Nabi Musa boleh bicara dengan Tuhan. Firaun buat juga piramid tu. Hak duk di Mesir tu tengok tak? Kisah tu, piramid hak tinggi tu. Tu tempat Firaun buat suruh budak-budak, suruh hamba-hamba dia buat piramid tinggi saat ni tu. Tempat dia duduk. Nak royak tu hebat Firaun. Ngaku kali jadi Tuhan terus. Sampai setan ni menengung nak royak. Setan ni menengung. Lah teruk sungguh lah Firaun setan kata. Setara aku ni hebat pada dia ni aku tak ngaku kata aku jadi Tuhan. Tapi Firaun ni ngaku jadi Tuhan. Bodoh terus setan kata. Jadi hari ni pakak duk puja Firaun. Pakak junjung pula dah. Pakai semacam Firaun, pakai junjung 4 orang, usung jalan, gogek. Jalan pakai dewa pula dah. Nah, pakai orang puja. Nah, orang puja Hindu pula dah. Pakai tangan berapa tak habis nak bilang. Nah, nyak aku puja atas kepala ni letak. Lepas tu bawah hak pakai ni pakai kelubung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam mana hari ni akhir zaman? Buat tanya tak ada agama sebutir tu. Nah, agama kita ni bukan hanya kita beranak-anak bemat. Nama Khadijah bukan sekadar tu. Agama ni kena tanam dalam dada kita, lubuk dada tu.
Sebab tu ulama kata gapo awaluddin ma'rifatullah, awal agama kita kena kenal Tuhan. Buat time kita tak kenal Tuhan tu. Nah, bahasa kan kena, tak salah nak ngaji gapo. Nak ngaji saman tak salah. Tak ada piaduk larang nak ngaji saman. Hak salahnya mu tak ngaji agama, hak tu salah. Nak ngaji saman tinggi-tinggi habis profesor habis gapo lah. Tapi mu jangan tinggal agama fardu in yang wajib di atas kamu saat ni. Buat time mu dak kenal Tuhan jadi macam tu. Tak? Inilah lebih kurang. Ni kau sari, kau zahir. Kau sari kau boleh tengok benda-benda yang berlaku di akhir zaman. Hak Nabi sebut penyakit-penyakit umat dulu. Ning Nabi kata al-asharu. Banyak seronok. Ya fikir gapo ya pakai gitu. Tak ada fikir gapo kara. Fikir hanya nak seronok je, nak gamar-gamar main. Sedangkan benda tu canggah dengan agama. Mu tahu ke tak? Pak ustaz, cikgu duk mana habis tak ada lagi. Allahu Rabbi wal iyazabillah. Wal bataru Nabi sebut yang kedua. Umat penyakit umat dulu saat ni terlalu mewah. Allah hidup hari ni gak. Mak pak ni tak tahulah habis teh menoreh. Jok pukul 3 bangun noreh getah. Hatta anak mengaji, nak sarah anak mengaji. Anak hak mari mengaji lebih pada apa ni. Semalam saya kelik ceramah pukul 1 dah. Pukul 1 nak pukul 1:30 dah kelik ceramah semalam. Budak Tino gana 3, 2 motor gana 3 friend. Saya turut tengok malam. La ilaha illallah, benda yang dalam bandar ni teruk sangat hari ni. Budak Tino. Budak Tino 5 orang 2 motor. Hak tu gana 3, hak ni gana 2. Kita nak tunggu Ustaz Dong. Kita turut tengok fak yang nak pergi di mana Ustaz Dong. Kita turut belakang dengan kereta sering. Ya lekok kita lekok. Ya duk perhati kereta kita. Tengok nampak kereta Ustaz. Turut lek belakang. Suk jalan, gi wuti di kedai kopi tepi tembok dalam kedai jalan. Lepas tu kedai kopi, kedai air, kedai makan air, kedai teh tu tak. Orang jatuh saja. La ilaha illallah. Pukul 1:30 budak Tino hari ni naik motor gana 3, gana 2. Gi buti makan teh dengan orang jatuh. Allahu Rabbi. Pas kita nak kata macam mana? Ayah ibu hak atas anak mai ngaji universiti ni, tanya dak anak dia buat gapo lah kedai. Mewah pakai telefon ni gak lebih pada orang makan gaji 40-50 ribu dah telefon hak pakai tu. Allah tak ada dah baik hak galah ni tak. Oh tak ada branding tak pakai lah. Tak pakai lah harga murah. Turut darah habis branding. Mek duit di mana tak tahu. Mek mana kocok dengan ibu dia. Mek nak duit. Ayah nak duit bayar kata semacam. Setahun ni 5 kali kata bayar. Ngaji 2 tahun ya setahun. 5 tahun bayar setahun. Tipu mak dia. Ning terlalu mewah. Ning nyakit-nyakit umat-umat dahulu hak Nabi kata. Wattakasuru Nabi sebut lagi. Wattakasuru menghimpun harta sebanyak mungkin. Ipung harta dak cara dah. Harta hak ipung saat ni daripada harta yang halal ke, harta yang haram dak tanya dah. Menego gapo dak cara gapo dak asalkan aku kaya, asalkan aku boleh, hak ni lah harta aku. Wal iyazabillahi min zalik. Ni akhir zaman Nabi sebut penyakit umat-umat dulu. Wa tanajushu fid dunya. Nabi sebut lagi. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Allah habis-habis teh hari ni. Tipu menipu. Tengok hari ni tak soho berita tak bunyi kata seekor darah tu tak. Masuk J weh. Menipu tu buat ten nipu tu kalau tak nipu tak masuk J. Tu big gapo forex tak forex gapo tu. Pesel hipo duit nipu orang. Akhir hari ni tu big gah. Oh, orang kaya. Bunyi kata Nayu juga tak tahulah Nayu bakok Nayu mana kita tak tahu, tak kenal dia. Tapi bunyi kata darah lah dia saat ni. Masuk J hari ni weh. Buat ten nipu. Tengok background molek lah profile dia ni gak. Oh, darah canam dalam negara. Jadi naik tu, jadi naik ni macam-macam. Harta puluh-puluh juta habis licin. Habis licin. Tipu orang. Akhir masuk J hari ni. Nama gapo aku tak tahu juga. Dengan berita gitu-gitu jelah kita tak pandai. Wattabarudu. Nabi sebut lagi. Wattabarudu. Gapo? Saling memarahi. Balah geng-geng hari ni. Serta berdeh situ, serta berdeh sini, serta berkatok situ, serta berkatok sini. Balah geng-geng. Balah habis anak-anak mok pok balah habis.
Pecah belah habis. Tak bertegur muka, tak saling pergi mari. Tak ada bercara adik-beradik. Allahu Rabbi. Nah, lepas tu wattahasudu. Nah, hasud menghasud, berdeki memberdeki. Nah, berdeki pergi mari, hasud menghasud. Mu kata kau tu gitu, aku kata kau ni gini. Mumik cerita tu mai pelago dengan demo tu, mumik cerita tu mai pelago demo ni, balah dua ni. Hasud menghasud ni. Hatta yakunal baghyu, hingga sampai terjadi zalim menzalimi masa muka di antara satu sama lain. Demo dua tu tak ada duk balah gapo, tapi dengan sebab orang tu mari duk pelago pucuk, ikat pucuk tu mari pelago dengan pucuk ni, mik pucuk tu mari pelago sini. Ha royak demo tu kata gitu, mari royak demo ni kata gini, pelago balah dua-dua tu. La ilaha illallah. Ni nyakit-nyakit umat dulu hak Nabi sebut dalam hadis. Nah, sebab itulah kalau kita tengok hari ni gak penyakit-penyakit yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah banyak kita lihat. Satu, sekarang boleh tengok belaka di kalangan kaum muslimin di hari ni. Di sana, di sini. Nah, kita melihat penyakit-penyakit ni merebak. Nah, dan menjala dalam masyarakat dengan ganas. Tak ada pia wani lari kata gapo. Sebab gapo? Buat lari, ya balik kata kau orang lari klik. Orang lari sekali, dua orang tak lari dah. Nah, tak bercara dah yang kedua. Pada lepas gitulah. Kata apa tak kerti dengar. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam hari ni. Dan meruncing dengan kekosongan rohani. Itulah mereka terpaksa mencari dan juga menimbun harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan nafsu mereka. Allahu Rabbi. Buat duit sebutir hari ni. Maya habis. Ganyo cerak-cerak haram. Ganyo ni cerak-cerak kata haram. Kalau makan ganyo ni jadi mabuk. Cerak-cerak haram. Tak boleh lah. Undang-undang sah dah lah ni. Dah ketung pula. Cerak-cerak dah. Kalau beli pergi capur jadi si kunroy, makan wi jadi mabuk. Adalah haram. Tapi tak apa. Undang-undang sah ke? Kod mai mewah lah. Nah, ผลจากยาเสพติดชนิด5ประเภท5 lepas dah tu baik. Haram, benda haram jadi halal di sisi undang-undang. Habislah kita. Nak lari macam mana? Kadang-kadang kita juru lari ni salah undang-undang pula. Buat apa mudah lari apa dia? Ganja halal dah lah ni, tak ada dah haram apa mudah lari apa dia? Kita orang ngajar ni pula masuk go. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ujian dahsyat terhadap email kita di akhir zaman. Sebab tu kita penawar ni, kalau kita kau dengar, kita kau ngaji, kita boleh sipeh jantung kita sendiri ni. Saya baca sini bukan tujuan gapo, nak sipeh jantung saya sendiri. Saya banyak salah, saya kenal diri saya banyak dosa. Lalu itulah kita mengajar, kita boleh kecek, kita boleh berbuat, kita boleh usaha biar kata kita saat ni tu bersih diri kita. Tak sedut cara orang lain, cara kita sendiri ni. Kira cara hak kita sendiri, hak keluarga kita. Tu lebih kurang. Ni nak kecek berkaitan dengan sifat al-qalbu, iaitu jantung yang mengandungi 10 perkara. Tu nak ayat kata jantung saat ni tu dia ada dua makna. Yang pertama qalbu jasmani, yang kedua qalbu rohani. Qalbu rohani ni apa? Iaitu suatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Suatu duk dalam tak ada pia tahu. Benar lah hati tak ada pia tahu. Tapi kalaulah kita tu baik perangai, orang kenal lah benar lah hati kita tu macam mana. Tu ia panggil qalbun rohani. Dan ia qalbun rohani, hati dalam saat ni tu hakikat manusia. Hakikat manusia. Orang ni pasal mana? Tengok perangai pasal mana, nampaklah hakikat hati dia pasal mana. Kalau perangai tak tu baik, tak nampak hakikat hati dia pasal mana. Allahu Rabbi. Tak ada dengan masa dia akak weh. Habis masa dah. Allah cepatnya masa jalan. Tak ada nak sambung lagi. Lalu tu saya baru mukadimah saja hari ni duk baca qalbun, iaitu qalbun jismani. Insya-Allah minggu depan kita sambung lagi dalam berkaitan dengan qalbun rohani. Kita baca pula qalbun hak dalam ni gapo ratik. Lepas tu kita sambung beberapa ayat yang Nabi jelas dalam hadis, beberapa kata yang Nabi penerangan kepada kita. Tujuannya kita nak membersihkan hati kita dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela oleh Allah Taala. Dengan ada sifat-sifat mugoning ni, hati kita jadi rosak, amalan kita utuh habis.
wal iyaza billahi min zalik. Insya-Allah hari ni cukup dulu. Nah, sekiranya kasar bahasa salah silap saya minta maaf lah. Hak mana hak molek, hak mana baik itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ni saya tinggal di sini dulu dengan akhir lafaz aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.